Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdabi Ismail, nometrik I18203231, dan yang saya hormati adalah Dr. Anwar Al-Mustafa selaku penyelia akademik saya. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian ilmiah saya, hasil daripada kajian ilmiah saya yang bertajuk tahap kefahaman mahasiswa Universiti Azlan Shah terhadap ilmu faraid pengurusan harta pusaka. Bagi memulakan pembentangan ini, saya akan mulakan dengan membentangkan pendahuluan bagi kajian ilmiah ini. Okey, saya memfokuskan kepada pelajar Universiti Azlan Shah untuk mengkaji sejauh mana tahap kefahaman mereka terhadap ilmu faraid ini. Dan mereka ini juga di antara pelajar yang mempelajari ilmu faraid ini dalam kursus mereka. Dan saya juga mengkhususkan kepada para pelajar yang berada di bawah selian Fakulti Pengajian Islam yang berprogram Diploma Syariah Islamiah, Ijazah Sarjana Muda Syariah Gunaan, di mana mereka ini wajib daftar subjek ilmu faraid fiqh al-miras dan fiqh al-mawaris, di mana kedua-dua subjek ini adalah berkaitan dengan pengetahuan ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka. Dan seterusnya adalah pada pendahuluan ini beberapa perkara yang telah menjadi keutamaan juga dijelaskan, seperti latar belakang kajian, penyataan kajian, masalah kajian, objektif kajian, persoalan kajian, metodologi kajian, kepentingan kajian, skop dan batasan kajian, serta definisi kajian. Seterusnya adalah kita akan membincangkan mengenai permasalahan dan kepentingan kajian bagi kajian ilmiah ini. Jika kita lihat secara realiti, perebutan harta pusaka ini sudah menjadi perkara yang berleluasa, menjadi perkara biasa dah dalam keluarga. Dan perkara inilah yang menyebabkan harta pusaka yang tidak dituntut meningkat sehingga puluhan milion. Dan seterusnya adalah masyarakat juga dah pada kebiasaannya tak jelas mengenai hukum faraid ini, dan ini juga akan menjadi penyumbang kepada lambakan harta yang tidak dituntut. Dan seterusnya adalah peranan mahasiswa ini juga adalah penting, kerana peranan mahasiswa dalam menguasai ilmu faraid ini kepada masyarakat, kerana mereka lah yang akan dedahkan kepada masyarakat, sama ada melalui institusi ataupun mereka ini menjadi sebahagian daripada asatizah yang akan memberi ceramah-ceramah di masjid-masjid setelah mereka tamat belajar kelak. Dan kajian ini juga sangat penting kerana ia akan membuka minda para mahasiswa untuk mendalami ilmu faraid ini dengan lebih mendalam, dan supaya ia akan menarik lebih ramai pelajar yang ingin mempelajari ilmu faraid ini. Kajian ini juga dapat mendedahkan sedikit sebanyak info kepada para pembaca mengenai kaedah pengurusan faraid di Malaysia. Seterusnya adalah kita teruskan kepada objektif kajian bagi kajian ilmiah ini. Seperti biasa, setiap kajian mempunyai objektif yang tertentu untuk menjawab persoalan yang timbul dan dipersoalkan. Dalam pelaksanaan kajian ini terdapat objektif tertentu untuk dicapai. Objektif kajian tersebut adalah untuk mengkaji tahap kefahaman mahasiswa Universiti Azlan Shah mengenai ilmu faraid pengurusan harta pusaka. Subjudul seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian adalah sangat penting kerana ia akan mempengaruhi hasil dapatan kajian di akhir kajian. Dan saya akan meneruskan untuk membentangkan metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji. Untuk makluman, pengkaji mengumpul data dengan menggunakan kaedah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seterusnya adalah pengkaji telah menyediakan dua bahagian soal selidik, iaitu bahagian A adalah mengenai latar belakang responden, dan bahagian B adalah mengenai untuk menguji tahap kefahaman responden mengenai ilmu faraid dengan menggunakan kaedah soal selidik sebanyak 10 soalan daripada 6 skop soalan yang berkaitan dengan ilmu faraid.
Seterusnya adalah pengkaji memilih untuk menggunakan soal selidik dengan kemudahan siapan Google Form, di mana kerana ia ini adalah menepati sebagai kaedah untuk mendapatkan data kajian. Kaedah ini agak mudah untuk dikendalikan untuk mendapatkan kerjasama daripada responden, kerana di kala musim pandemik COVID-19 ini, kerana pengkaji tidak boleh berjumpa dengan membuat kontak dan berjumpa dengan mana-mana responden. Dan kaedah inilah yang digunakan oleh pengkaji untuk memudahkan para responden untuk menjawab soal selidik yang telah diberikan oleh pengkaji. Seterusnya adalah pengkaji menggunakan teori Gay dan Deal, di mana teori mereka ini telah menyatakan bahawa jika sesebuah kajian itu bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% daripada populasinya. Jadi pengkaji memilih untuk mengambil sampel sebanyak 20% daripada setiap populasi bagi meningkatkan kadar kepercayaan kajian. Oleh itu, seramai 32 orang responden yang terlibat, di mana terdiri daripada program Diploma Syariah Islamiah yang mengambil kursus Fiqh Al-Mirath, dan terdiri daripada program Ijazah Sarjana Muda Syariah Gunaan yang mengambil kursus Fiqh Al-Mawarith. Seterusnya adalah bagi analisis data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science version 25. Pengkaji memaparkan data dengan menggunakan skala peratusan, min dan kekerapan. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai hasil dapatan. Hasil dapatan bagi kajian ini adalah sangat penting kerana melalui hasil dapatan kajian ini, pengkaji akan menyimpulkan keseluruhan kajian berdasarkan hasil dapatan kajian diperoleh oleh pengkaji sendiri. Untuk makluman, para responden hanya menguasai skop soalan yang meliputi definisi dan perkara yang perlu didahulukan faraid sahaja, di mana telah mencatatkan peratusan melebihi 90% daripada responden. Dan seterusnya adalah para responden kebanyakannya kurang atau tidak faham mengenai skop soalan, mengenai skop soalan rukun pusaka, kelaikan waris, institusi yang menguruskan faraid dan pembahagian menggunakan sistem faraid. Dan untuk makluman juga, hanya segelintir responden yang memahami dan menguasai secara menyeluruh terhadap soalan yang telah diberikan oleh pengkaji. Hasil penelitian oleh pengkaji, saya merumuskan bahawa objektif dan persoalan kajian terhadap tahap kefahaman mahasiswa adalah kurang memuaskan. Dan kenyataan ini berdasarkan hasil daripada dapatan kajian yang menunjukkan hanya 2 daripada 10 soalan yang mencatatkan nilai peratusan yang positif, manakala 8 soalan yang selebihnya mencatatkan nilai peratusan yang negatif. Jadi ini akan menjadikan keputusan yang diperoleh oleh pengkaji adalah negatif, di mana kurang memuaskan. Bahagian yang terakhir adalah kesimpulan bagi kajian ini. Pada pendapat saya, masyarakat Islam di Malaysia sewajarnya berusaha untuk mengurus dan menyelesaikan masalah harta pusaka ini sebaik mungkin. Hal ini kerana masalah ini bukanlah masalah orang lain. Ini masalah yang sering ada dalam kehidupan umat Islam sendiri. Jadi masyarakat perlu membuat satu penambahbaikan untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, pihak institusi dan masyarakat juga perlu bekerjasama dalam usaha membasmi harta pusaka yang tidak terurus ini, agar tidak atau kurangnya berlaku lagi daripada lambakan harta pusaka yang mencecah puluhan bilion. Dan pengkaji juga amat menggalakkan mahasiswa untuk mendalami dan menyebarkan ilmu faraid ini. Ini kerana pengkaji sendiri berharap bahawa ilmu faraid ini tidak akan terputus atau terhenti di sini. Dan pengkaji berharap ilmu faraid ini disambung dan dipelajari sehingga generasi demi generasi, supaya ia sentiasa berkembang di zaman akan datang.
Dan seterusnya adalah pengkaji juga mencadangkan kajian ini diperkembangkan lagi, seperti mengkaji kadar keberkesanan kaedah pembelajaran ilmu faraid. Okay, berdasarkan pengalaman pengkaji sendiri, terdapat beberapa kaedah yang mana ianya mudah untuk difahami bagi menguasai ilmu faraid ini. Maka kajian seperti yang pengkaji cadangkan tadi amatlah diperlukan, kerana ianya akan memberi manfaat kepada para pelajar yang ingin menguasai ilmu faraid, serta ia akan menarik minat para pelajar, para mahasiswa untuk mempelajari ilmu faraid ini, kerana mereka nampak jalan yang lebih mudah untuk belajar faraid ini. Dan melalui kajian ini juga maka terjawablah objektif dan persoalan kajian pengkaji terhadap tahap kefahaman mahasiswa Universiti Ustaz Azlan Shah terhadap ilmu faraid, pengurusan harta pusaka. Sekian daripada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penilai akademik saya, iaitu Dr. Anwar Al-Mustafa, kerana sudi untuk menolong dan membantu saya untuk menyelesaikan tugasan kajian ilmiah ini dengan jayanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.